Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran matematik tahun 5, topik pengurusan data. Hari ini kita akan belajar tentang carta palang yang berkaitan dengan mod, julat, median dan juga mean. Okey, murid-murid boleh perhatikan kepada gambar rajah yang ditunjukkan. Okey, carta palang menunjukkan wang saku harian. Okey, wang saku harian bagi 10 orang murid. Tentukan mod, julat, median dan mean. Okey, kalau kita perhatikan, kenal pasti maklumat yang sedia ada. Bila kita diberi carta data, kita kena kenal pasti dahulu maklumat yang sedia ada. Okey, kita nampak ni adalah carta palang menegak. Okey, kita tengok yang di bawah ni menunjukkan nilai wang. Yang menegak ni menunjukkan bilangan murid. Okey, kita tengok RM4 ada berapa orang? Ada 2 orang. RM5 ada 4 orang. RM6 ada seorang. RM7 ada 3 orang. Jadi dekat sini kita dah tahu kekerapan yang paling tinggi adalah 4 lah. Nilai dia RM5. Sebab apa? Ada 4 orang yang bawa wang saku sebanyak RM5 seorang. Ni kita panggil kekerapan tertinggi. Okey, nilai minimum adalah nilai yang paling sedikit murid-murid bawa iaitu RM4. Ni adalah nilai minimum. Okey, nilai maksimum adalah nilai wang yang paling banyak iaitu RM7. Ini adalah daripada maklumat yang kita peroleh daripada carta palang. Okey, kita nak cari dahulu A iaitu mod. Apa itu mod? Murid-murid kena tahu mod ialah nilai yang paling kerap muncul dalam satu set data. Okey, kalau kita tengok perhatikan pada gambar rajah ni, mana nilai yang paling kerap muncul? RM4 ada 2 orang, RM5 ada 4 orang. RM6 ada seorang, RM7 ada 3 orang. Mana bilangan murid yang paling banyak? 4 orang ni yang paling banyak kan bilangan murid. Apa nilai dia? Kita tengok bawah dia, RM5. Jadi, RM5 mempunyai kekerapan yang tertinggi iaitu 4. Mod ialah RM5. Macam mana kita nak tentukan mod? Kita nak ambil wang ke? Kita nak ambil bilangan murid? Cara dia, kita mesti tengok tajuk dia. Tajuk dia adalah wang saku harian. Bila melibatkan mod, kita tak akan ambil bilangan murid yang paling tinggi ni. Kita akan ambil nilai wang. Mesti kebanyakan murid-murid dia keliru. Kadang-kadang dia akan ambil 4. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, untuk cari nilai mod, mesti tengok pada tajuk. Bila tajuk ni berkaitan dengan wang saku harian, mod tu mesti melibatkan wang, bukannya bilangan. Boleh faham tak murid-murid? Ini adalah mod, kekerapan yang paling kerap muncul dalam satu set data. Okey, kita terus pergi kepada soalan B iaitu julat. Apa itu julat? Murid-murid ingat lagi tak apa itu julat? Julat ialah perbezaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam satu set data. Perbezaan. Bila melibatkan perbezaan ni adalah operasi apa? Operasi tolak. Bila ada perbezaan, ini melibatkan operasi tolak. Jadi kita kena kenal pasti nilai yang maksimum, nilai terbesar dengan nilai yang minimum, nilai yang terkecil. Jadi kita tengok. Mana kita nak tengok? Kita tengok nilai minimum adalah RM4. Nilai maksimum adalah RM7. Jadi kita akan cari julat dengan nilai maksimum tolak nilai minimum. Jadi RM7 tolak dengan RM4. Jadi julat ialah RM3. Boleh faham murid-murid? Okey, kita teruskan kepada soalan C iaitu median. Median. Apa itu median? Median ialah data yang berada di tengah-tengah set data yang disusun secara menaik atau
menurun. Sebelum kita nak cari median, data tu perlu disusun terlebih dahulu. Ingat, kena susun dahulu, bukannya terus ambil daripada data tersebut. Kalau data tu dah disusun siap-siap, tak ada masalah. Kebanyakan data ni dia tak akan susun mengikut urutan tertib menaik atau tertib menurun. Jadi, murid-murid kena susun sendiri data yang diberi. Okey. Jadi, susun data secara menurun. Kita boleh pilih lah nak menurun ke ataupun menaik. Pilih salah satu. Bagi cikgu contoh ni, dia susun secara menurun. Okey, kita tengok RM7. Menurun mesti mulakan dengan nilai maksimum dulu. RM7 ada 3. Jadi, kita susun RM7 sebanyak 3 kali. Sebab apa? RM7 ni 3 orang yang bawa duit RM7. Kemudian, yang kedua adalah RM6. RM6 ni hanya ada seorang. Jadi, kita susun data tu hanya satu. Okey, RM5. RM5 ni ada 4. Jadi, RM5 ni diulang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, yang terakhir nilai minimum adalah RM4. Berapa kali kena ulang? 2. Sebab bilangan murid yang bawa duit RM4 ada 2. Jadi, kita ulang 2 kali. Okey. Jadi, macam mana kita nak tentukan di tengah-tengah? Data yang berada di tengah. Median ni adalah data yang berada di tengah. Jadi, kalau nak senang, kita potong kiri kanan. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sekarang ada 2 data di tengah-tengah. Bila ada 2 data di tengah-tengah, macam mana nak cari median? Kita tambahkan kedua data ni, kita bahagi dengan 2. Kita kena bahagi dengan 2. Jadi, RM5 tambah RM5 sama dengan RM10. RM10 bahagi 2 adalah RM5. Median ialah RM5. Okey, kalau kita dah tahu, bila yang berada di tengah-tengah tu nilai yang sama, dua-dua ni nilai yang sama kan? RM5, RM5, automatik median dia adalah RM5. Tak perlu nak kira pun tak ada masalah. Sebab apa? Bila 2 data yang sama dibahagi dengan 2 dapat balik data yang sama kan? Kalau yang ada masalah bila data dia berbeza. Contohnya kat tengah ni RM5. Yang seterusnya ni RM4. Yang tu 5 tambah 4 kena bahagi dengan 2. Tak akan dapat nilai RM5 ataupun RM4. Murid-murid kena faham lah. Bila nak cari median, mesti tambahkan nombor yang berada di tengah-tengah kalau ada 2. Kalau ada 1, tak ada masalah. Kita terus ambil nombor yang berada di tengah. Okey, boleh faham murid-murid? Kita teruskan yang keempat iaitu min. Min juga dikenali sebagai purata. Bila ada soalan berkaitan dengan min, berkaitan dengan purata, itu cara pengiraan dia adalah sama. Nama lain bagi min adalah purata. Okey, apa itu purata? Purata ialah hasil yang diperoleh dengan membahagikan jumlah keseluruhan, membahagikan jumlah keseluruhan nilai dalam satu set data dengan bilangan data. Okey, tadi kita dah susun dah untuk median, kan? Sekarang bila nak cari purata, kita kena tahu jumlah data keseluruhan nilai dia. Okey, jadi kita dah tahu RM4 ni ada 2 orang. Jadi nilai dia dah jadi. Kita pun susunlah 2 darab 4 untuk tahu RM2 darab dengan RM4. Kemudian 4 orang darab dengan RM5. Seorang darab dengan RM6. 3 orang darab dengan RM7. Tu kita nak tahu bilangan wang yang semua sekali murid ada. Jadi, untuk jumlah bilangan murid kita dah tahu. Dalam soalan pun dah dinyatakan tadi ada 10 orang murid. Okey, kalau kita confuse, keliru, jadi kita tengok balik. 2, 4, 1, 3. Jadi kita tambahkan 2 tambah 4, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 7 tambah 3, 10. Jadi kita dapat 10 orang bilangan murid. Okey, data ni kita tambahkan. 8 tambah 20 tambah 6 tambah 21.
1 sama dengan 55. 55 bahagi dengan 10. Macam mana kita nak bahagikan dengan 10? Okey, cara yang paling ringkas, 55 per dengan 10. Kalau murid-murid ingat lagi, kalau kita belajar, setiap belakang nombor bulat tu mesti ada titik perpuluhan. Okey, bila bahagi dengan 10, kita tahu bilangan sifar ni ada 1. Bila bahagi, kita gerak ke kiri hanya sekali. Sebab itulah nilai dia 5/5. Tapi dalam sini melibatkan wang. Jadi kita akan adakan nilai minimum dia adalah RM5.50. Min bagi data ini ialah RM5.50. Okey, boleh faham tak murid-murid? Ni cara kita kira purata ataupun min. Tambah ke semua data yang ada, bahagi dengan bilangan data. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang telah kita pelajari tentang mod, median, min dan juga apa lagi satu? Julat. Okey, setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.